Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, untuk video kali ini kita akan belajar tentang pengamiran tak tentu. Alright, apa tu pengamiran tak tentu? Okey, pengamiran tak tentu ni dalam bahasa Inggerisnya ialah indefinite integration. So, untuk pengamiran, pertama sekali kita kena ada simbol cacing ni. Okey, simbol cacing ni nama dia ialah integration symbol. Atau dalam bahasa Melayunya simbol pengamiran. Alright, lepas tu kita ada fungsi AX kuasa N dan kita ada DX. Alright, kenapa ada DX ni? Okay, DX ni sebab kita nak kamikan terhadap X. Okay, let's say kat sini ada R. Kat sini pun kena ada DR. Tapi kalau kat sini ada DZ, di sini pun akan jadi DZ. Alright, so cukup untuk itu. Okay, apa jadi kalau kita kamikan fungsi AX kuasa N ni? Alright, mula-mula sekali apa yang awak perlu lakukan ialah awak tulis balik AX ni AX kuasa N. Dan kita kena tambahkan N tu dengan 1. Dan hasil tambah N dan hasil tambah 1 dekat kuasa ni kita akan letakkan di bawah. Okay, sini. And then jangan lupa tambah C. Okay, kenapa kita kena tambah C? Sebab C ni ialah pemalar. Ni nama dia ialah pemalar. Dan wajib ditulis. Okay, kalau awak dah siap kamir tapi awak tambah C, jawapan awak akan jadi tak lengkap dan salah. Okay. So, lepas tu, kenapa kita panggil pengamiran tak tentu? Okay, mula-mula sekali, tengok dekat simbol ni, simbol integration symbol. Atas ni kita panggil limit atas. Bawah ni pula kita panggil dia limit bawah. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, simbol ni kat limit atas atau limit bawah, tak ada apa-apa nombor, itu kita panggil pengamiran tak tentu. Dia cuma ada simbol ni, fungsi dan DX saja. Okay, tu. Alright, so saya harap anda faham dengan basic calculation untuk pengamiran ni, sebab lepas ni saya akan tunjukkan contoh-contoh yang yang membolehkan anda lebih fahamlah tentang pengamiran. Alright, so sekarang ni kita akan pergi ke contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama ni, dia minta kita untuk kamikan 5x tambah 2. Alright, kat sini ada proses tambah. Okey, ingat ya, kalau ada proses tambah atau tolak, kita boleh pecahkan dia jadi dua sebutan. Alright, so mula-mula sekali, apa yang kita buat ialah kita kena asingkan dia, kita kena pecahkan dia, so dia akan jadi 5x dx tambah dengan 2 dx. Alright, so bila kita dah pecahkan dia, kita dah boleh kamikan dia satu per satu. So mula-mula sekali kita selesaikan dulu 5x ni. So bila kita kamikan 5x, dia akan jadi 5x. Okay, x ni ialah kuasa 1. So 1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1 tambah 2. Alright, so dekat sini cuma ada nombor 2 saja. Tak ada apa-apa, tak ada x ke, tak ada kuasa ke, tak ada apa-apa simbol. So bila kita kamikan nombor saja, automatically kita akan letak x dekat sebelah dia. So bila kita kamikan 2, dia akan jadi 2x. Dan jangan lupa tambah c. Dan seterusnya kita boleh ringkaskan jawapan ini jadi 5x 1 tambah 1 ialah 2 bahagi 2 tambah 2x tambah c. So inilah jawapan akhir untuk contoh 1 ni. Alright, mesti anda tertanya-tanya, kenapa 2 ni tiba-tiba jadi 2x? Okey, asalnya 2 ni ialah 2x kuasa kosong. Jadi bila kita selesaikan dengan kaedah pengamiran, 2x kuasa kosong ni akan ditambahkan dengan 1 dan hasil kosong tambah 1 ni akan diletakkan ke bawah kosong tambah 1. So akhirnya jadilah 2x kuasa 1 bahagi 1 dan 2x. So inilah jadi bila kita selesaikan 2x kuasa kosong. Alright, so saya nak ingatkan balik, bila ada nombor saja, contoh kat sini adalah nombor 2, kat sini nombor 2, and apa-apa nombor saja, yang penting nombor saja, tak ada apa-apa x ke, kuasa ke apa, bila kita kamir tambah terus x. So tak payah buat cara panjang-panjang ni sebab kat situ dah buang masa. So saya harap anda faham ya yang untuk contoh 1 ni. Okey, untuk contoh yang kedua pula. So mari kita pergi ke contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni, bila kita tengok soalan, kita tak boleh nak kamirkan dia secara direct sebab ada kuasa 2 kat sini.
So apa yang boleh kita buat ialah kita boleh kembangkan dia jadi dua bracket yang sama. Okay, so mula-mula sekali kita boleh tulis balik. Okay, mula-mula kita kena buat bracket pertama dulu. 5x tambah 2 and then bracket lagi satu 5x tambah 2 juga. Dan jangan lupa dx sebab kita belum selesaikan lagi, kita baru kembangkan dia. So bila kita dah kembangkan, apa yang boleh kita buat ialah kita boleh darab dalam. Kita boleh darab dalam ni satu persatu. Okay, 5x darab dengan ni dulu. And then 2 ni pula darab dengan sebelah ni. Okay. So kita dah boleh darab satu persatu. Okay, jangan lupa simbol sebab kita baru nak darabkan satu persatu. Okay, 5x darab 5x akan dapat 25x kuasa 2. 5x darab 2 akan dapat 10x. Alright, and then 2 darab 5x dapat lagi 10x dan 2 darab 2 akan dapat 4. Okay, dx jangan lupa. So, dekat sini kita dah kembangkan dia dan kita boleh ringkaskan dia jadi 25x kuasa 2 tambah 20x tambah 4 dx. Alright. So, dekat sini kita dah boleh, okay, apa yang saya cakap tadi, bila ada proses tambah kita atau tolak, kita boleh asingkan dia, kita boleh pecahkan dia. So dekat sini ada 3 sebutan. So bila kita pecahkan dia, dia akan jadi 25x kuasa, buruk. Sorry ya, laju sangat. Dia akan jadi 25x kuasa 2 dx tambah dengan 20x dx tambah dengan 4 dx. Dia ada 3 sebutan. So bila dah nampak macam ni, kita bolehlah kembangkan dia. Kita boleh kamikan dia satu persatu. Jadi bila kita kamikan 25x cos x kuasa 2 ni, kita akan dapat 25x kuasa 3 bahagi 3. Okay, ni saya dah buat terus lah. Tapi kalau awak nak buat satu-satu, 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 pun tak apa. Ini saya nak ringkaskan terus. Okay, tambah 20x kuasa 2, kita akan dapat 20x 1 tambah 1 ialah 2 bahagi 2. Dan tambah 4x tambah c, jangan lupa tambah c. So bila kita tengok sini, kita boleh kecilkan nombor dia lagi. Okay, so 25 bahagi 3 tak boleh kecilkan. So sama je, 25x kuasa 3 bahagi 3 tambah 20x kuasa 2 bahagi 2, kita akan dapat 10x kuasa 2 tambah dengan 4x tambah c. So inilah jawapan akhir untuk contoh yang kedua. So mudah je kan. Yang penting awak kena ingat kalau ada kuasa 2, kita boleh kembangkan dia dan kita boleh darab dia kat dalam. So bila kita dah darab dalam, kita dah boleh ringkaskan dan akhirnya kita dah boleh kamikan dia satu persatu. Alright, so itu saja untuk contoh yang kedua. Okay, sekarang untuk contoh yang ketiga. Okay, untuk contoh yang ketiga ni, ramai student yang confused sebab ada kuasa 5 kat sini. Macam tadi, kuasa 2. Kalau kuasa 2, kita boleh kembangkan dia jadi 2 bracket. Tapi bila ada kuasa 5, kita nak kembangkan dia macam mana? Takkanlah kita nak kembangkan ada 5 bracket kan? So dekat situ dah ambil masa kita dan lepas tu pengiraan tu akan jadi susah dan leceh lah. Untuk soalan ni kita boleh gunakan kaedah penggantian. Okey, bila kita nak guna kaedah penggantian ni cikgu? Okey, kaedah penggantian ni digunakan bila kuasa melebihi daripada 2. So, N ni kena lebih daripada N ni, N iaitu kuasa, kena lebih daripada 2, barulah kita boleh gunakan kaedah penggantian. Sebab kita kalau ada kuasa 2, kita boleh kembangkan dia jadi 2. Tapi kalau ada kuasa 3, 4, 5 dan seterusnya, kita nak kembangkan dia dah jadi payah. So gunalah kaedah penggantian. Alright, so apa yang kita nak ganti sebenarnya? Yang kita kena ganti ialah yang dalam bracket ni lah. Kita kena gantikan dia jadi U. So bila kita gantikan dia jadi U, dia akan jadi macam ni. Okay. Mula-mula kita kena let U. Okay, tulislah kat tepi mana-mana. Allah. Okay, kita buka ink dulu. Okay, mula-mula kita buat let U. Let U, kita let U yang dalam bracket. So dalam bracket ni lah 5x tolak 3. Okay, sekarang ni kita dah gantikan dengan let U. Okay, so bila kita dah ganti dengan let U, dia akan jadi 4 dalam kurungan U kuasa 5 dx. Okay, ini masih belum selesai lagi sebab kita baru ganti saja. Kita tak kamikan lagi. 4 ni
ialah nombor konstan. So bila ada nombor ni, ada nombor konstan, kita boleh pindahkan 4 ni ke depan simbol. So saya boleh pindahkan 4 ni ke depan simbol dan saya tulis balik simbol. Alright, so dekat sini ialah U kuasa 5. Okay, bila dekat fungsi ni ada U kuasa 5, D ni akan jadi DU. Okay, kenapa kita kena jadikan U? Sebab kita nak kamelkan terhadap U. Kalau dekat dalam bracket ni ialah X, dia akan jadi dx. Tapi dekat dalam bracket ni ialah U. So dia akan jadi du. Alright. So macam mana kita nak cari du ni, cikgu? Okay, macam ni. Kita boleh lakukan kaedah pembezaan dekat let U ni. Ni kita boleh lakukan kaedah pembezaan. So bila saya lakukan kaedah pembezaan, dia akan jadi du over dx bersamaan dengan 5. So inilah saya dapat bila saya dah buat pembezaan dekat 5x tolak 3. Lepas tu saya akan pindahkan dx ni ke sebelah dan 5 ni akan pindahkan ke bawah u. So dia akan jadi du bahagi 5 bersamaan dengan dx. Ni guna ni je, pindah-pindah tu je. So bila dah dapat dx, kita dah boleh gantikan dx ni dengan du per 5. So dekat sini masih lagi u kuasa 5 dan dia akan jadi du over 5. Okay, so untuk ni, tengok betul-betul. Du bahagi 5 ni ialah du darab dengan 1 per 5. So 1 per 5 ni ialah nombor konstan dan dia dalam keadaan darab dengan du ni. So apa yang boleh kita buat ialah kita boleh keluarkan 1 per 5 ni dan bawa dia dekat depan. Dekat depan simbol dengan letak dekat sebelah 4. So bila saya keluarkan 1 per 5 ni, saya akan letak dekat sebelah 4, dia akan jadi 4 dalam kurungan 1 per 5. Dan yang tinggal cuma u kuasa 5 du. So kat sini dah jadi du dah. Macam yang saya cakap tadi, bila dalam kurungan u, sini akan jadi du. Sebab kita nak kamelkan terhadap u. Okay, sekarang ni, apa yang anda nampak ialah saya dah ringkaskan u kuasa 5 du. So, apa yang boleh kita lakukan seterusnya ialah kita boleh kamelkan dia macam biasa. Okay, mula-mula darab 4 dengan 1, 5, so saya akan dapat 4 per 5. And then saya akan kamelkan u kuasa 5. So, bila saya kamelkan u kuasa 5, 5 tambah 1 akan jadi 6. So, u kuasa 6 bahagi 6 tambah c. Okay. Bila kita, sekarang ni kita dah dapat macam ni. So, untuk u ni kita kena gantikan balik dengan 5x tolak 3 sebab kita dah selesaikan pengameran. So, bila anda dah selesaikan kamer, jangan lupa untuk gantikan balik let u tu dalam u. Kalau tak, nanti jawapan awak tak lengkap. Alright, so kita boleh, at the same time kita boleh kecilkan lah 4 per 5 ni dengan 6. So, okay. Mula-mula sekali saya darabkan dulu 4 dalam kurungan 5x tolak 3. Okay. 5x tolak 3 saya gantikan dulu. Masa 6. Okay, 6. 5 darab 6 saya akan dapat 30 tambah c. So sinilah jawapannya. Saya tulis balik. Saya akan dapat 2 dalam kurungan. Bila saya kecilkan 4 dengan 30, saya akan dapat 2 dengan 15. So saya akan dapat 2. Okay, dalam kurungan 5x tolak 3 kuasa 6 bahagi dengan 15 tambah c. Okay, untuk contoh yang keempat, dia minta kita cari nilai pemalar pengameran C bagi fungsi kecurangan yang berikut. Okay, cari nilai pemalar pengameran C. Lepas tu dia suruh kita cari dekat fungsi kecuranan. Okay, fungsi kecuranan ni ialah dy dx lah yang ni Ini ialah fungsi kecuranan. Okay, macam mana kita nak cari C? Okay, dengan cara kita kamelkan dy dx dan 4x tolak 2. Okay, mula-mula kita tulis balik simbol. Dan kita kena buat dy over dx bersamaan dengan simbol kamel dan ada 4x tolak 2. Okay, lepas tu apa yang saya buat ialah saya akan pindahkan dx ni ke belah kanan. So dekat belah kiri ni cuma tinggal dy dan dekat sebelah kanan ni ada 4x tolak 2 dx. So bila anda dah nampak 4x tolak 2 dx, anda dah tahu dah kita dah boleh kamelkan dia secara macam biasa. Okay, untuk dy ni, bila saya kamelkan, saya akan dapat y.
Okay, untuk 4X tolak 2 ni, macam saya cakap tadi, bila ada proses tambah atau tolak, kita boleh asingkan dia. So, saya asingkan dia, saya akan dapat 4X dx tolak dengan 2 dx. So, kita boleh kamirkan dia macam biasalah. 4X, bila kita kamirkan dia, saya akan dapat 4X kuasa 2 bagi 2 tolak dengan 2X tambah C. So, kat sini kita dah dapat dah C. Lepas tu dia minta kita cari nilai C kan. Okey, kawan-kawan, dekat sini dia dah bagi dah Y bersamaan 7, A bersamaan dengan -1. Jadi, bila kita dah ada nilai ni, kita boleh gantikan Y dengan X dengan nilai-nilai yang dah dibagi ni dengan equation yang kita dapat ni. Okey. Mula-mula kita kena gantikan Y ni nilai 7 ni dalam Y yang dalam equation ni. So, bila saya gantikan, saya akan dapat 7 bersamaan dengan 4X ialah -1. So, X saya gantikan -1 kuasa 2 bahagi 2 tolak dengan 2. X saya gantikan dengan -1 tambah C. Bila saya selesaikan bahagian yang ini, saya akan dapat 4 tambah C. Bila saya mudahkan, saya akan dapat 3 bersamaan dengan C. So, nilai C ialah 3. So, itu saja untuk contoh yang keempat. Hai semua, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 5, bab 3 iaitu pengamiran bagi subtopik kamera tentu. Bersama saya, Teacher Sarah. Pertama sekali, kita akan go through masuk kamera tentu. Okey, kamera tentu bagi suatu fungsi f(x) terhadap x antara nilai batasan x equal to a dan juga x equal to b, dia ditulis sebagai ab f(x) dx. Okey, a dengan b ni adalah suatu pemalar. Bila kita kamirkan f(x) ni, kita akan dapat f(x), buka kurungan, tutup kurungan, dengan dia punya nilai had dia ialah dari A sehingga B. Okey, bila kita kamirkan f(x) ni, kita akan dapat f ni huruf besar. Kemudian, kita gantikan B ni di dalam X. Kita gantikan A ni di dalam X. Kemudian kita tolakkan. Di sini kita dapat perhatikan bahawa tiada nilai C di belakang untuk kamera tentu, tapi kamera tentu dia akan menghasilkan satu nilai sahaja. Okey, sekarang kita akan tengok example yang pertama. Cari nilai bagi X kuasa 2 dx dengan nilai had dia dari 2 sehingga 3. Okey, pertama sekali kita akan kamirkan X kuasa 2 dx ni. So, setelah kita kamirkan X kuasa 2 dx, kita akan dapat X kuasa 3 per 3. Okey, untuk kamera tentu kita akan masukkan nilai had dia. Sekarang ni nilai had dia ialah daripada 2 sehingga 3. Kemudian, kita gantikan nilai X ni dengan nilai had yang kita ada. Okey, untuk yang pertama kita gantikan dengan 3, tolak dengan 2. Kemudian kita akan dapat jawapan 19 per 3. Macam teacher cakap tadi, kamera tentu hanya akan menghasilkan satu nilai sahaja. Okey, sekarang kita akan tengok sifat-sifat kamera tentu. Dia ada 5. Okey, yang pertama ialah bila kita kamirkan f(x) dx tapi nilai had dia ialah daripada A sehingga A, kita akan dapat kosong. Kenapa kan dapat kosong? Sebab bila A tolak dengan A dapat dengan kosong. Betul tak? Okay, contoh lain dia, bila kita letak kat sini 3, sini pun 3. So bila kita kamirkan dia, 3 tolak 3 jadinya kosong. Okey, yang kedua kita ada f(x) dari A sehingga B, tapi bila kita terbalikkan dia, kita akan letak negatif di depan ya. Sebab apa? Kat sini A berada di bawah, B berada di atas. Tapi bila kita balikkan dia, A berada di atas, B berada di bawah, kita kena letak negatif di depan ya. Okey, untuk yang ketiga ialah K f(x) dari A sehingga B. Okey, K ni ialah pemalar tau. K ni pemalar. So, kita boleh letakkan dia di depan. Okey, bila kita letak depan, dia akan jadi macam ni. Okey, kemudian nanti bila kita selesaikan dia di dalam dahulu. Bila dapat jawapan, kita akan darab dengan K. Yang keempat, kita kamirkan nilai A sehingga C.
Tapi di antara nilai A dengan C ni ada nilai B. Nampak nilai B, nilai B. So kat sini kita akan kamirkan dia satu-satu. Kita mulakan dengan dari A sehingga B, lepas tu kita tambah B sehingga C. Okey, untuk yang kelima ialah kita boleh kamirkan dia secara berasingan. Nampak kat sini. Okey, bila kita buatkan jadi asing, kita dapat kat sini fx dari A sehingga B tambah dengan tambah atau tolak kat sini gx dari A sehingga B. Okey, sekarang kita akan tengok example yang kedua. Diberi fx gx dari 1 sehingga 3 ialah 4, fx dx dari 3 sehingga 5 ialah 3 dan gx dx dari 1 sehingga 3 ialah 12. Soalan minta cari fx dx dari 3 sehingga 1. Tapi maklumat yang diberi cuma ada fx dx dari 1 sehingga 3. Jadi kita terbalikkan nilai had dia. So bila kita terbalikkan nilai had dia, kita telah menggunakan sifat-sifat kamilah tentu nombor 2. Okay, bila kita balikkan, kita akan letak negatif di depan ya. So kita just gantikan sahaja nilai dia. So kita akan dapat negatif 4. Okey, sekarang kita akan tengok untuk soalan B. Dia minta cari fx tambah gx dari 1 sehingga 3. Okey, macam teacher cakap tadi, kalau kita ada fx tambah gx, kita akan selesaikan dia secara berasingan. Kita akan guna rules nombor 5 daripada sifat-sifat kamilah tentu. Okey, di sini fx tambah dx 1 sehingga 3 ialah 4. gx dari 1 sehingga 3 ialah 12. Kemudian kita cuma gantikan sahaja maklumat yang telah diberikan. Okey, kat sini 4 tambah dengan 12, kita akan dapat 16. Ini ialah jawapan akhir dia. Baiklah, untuk soalan C, disuruh cari fx dx dari 1 sehingga 5. Kita akan gunakan dua maklumat pertama iaitu fx dari 1 sehingga 3 dengan fx dari 3 sehingga 5. Okey, ini kita telah menggunakan rule nombor 4 sifat-sifat kamilah tentu. Okey, kita akan letakkan fx dx dari 3 sehingga 5 tambah dengan fx dx dari 1 sehingga 3. Kemudian kita cuma masukkan maklumat-maklumat yang telah diberikan. Okey, kat sini fx dx dari 3 sehingga 5 ialah 3. fx 1 sehingga 3 ialah 4. So 3 tambah 4 ialah 7. Okey, sekarang kita akan tengok luas suatu rantau di antara lengkung dengan paksi X. Okey, sekarang ni kita tengok. Raja di sebelah menunjukkan rantau antara lengkung dengan paksi X yang dibatasi oleh garis X equal to A dan juga garis X equal to B. So, di sini formula dia ialah Y dx dengan nilai had dia ialah A sehingga B. Okey, bila dia punya lengkung ni jatuh di garisan X axis, dia punya nilai dia ialah A sehingga B, di mana A dengan B ni ialah datang ni daripada X axis dan subjek dia ialah Y. Okey, sekarang kita akan tengok luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi Y. Raja di sebelah menunjukkan rantau lengkung. Okey, ni rantau lengkung dia ialah X equal to GY dengan paksi Y yang dibatasi oleh Y equal to A dan juga Y equal to B. Kat sini subjek dia ialah X. Sebab apa X? Sebab dia punya nilai had dia dah daripada Y equal to A sehingga Y equal to B. Sebab lengkung ni dia jatuh dekat Y axis. So subjek dia ialah X. So dia punya nilai had dia daripada A sehingga B ni kita dapat daripada Y axis dia. Okey, sekarang kita akan tengok untuk example yang ketiga. Tentukan luas kawasan yang berlorek. Okey, ni dia punya lengkung. Okay, sekarang ni dia punya luas kawasan yang berlorek. Kalau kita nampak kat sini, lengkung dia telah dibatasi daripada X equal to 2 dan juga X equal to 5. So sekaligus 2 sehingga 5 tu ialah dia punya nilai had dia lah. Okay, pertama sekali kita kena tulis formula dia untuk senang kita nak buat jalan kira nanti. Macam teacher cakap tadi, 2 dengan 5 ni ialah dia punya nilai had dia. Kemudian kita gantikan Y. Okay, Y ni apa? Okay, Y ni lah ni Y dia. Kan? Okay. Kemudian kita kamirkan nilai Y dia ni tadi ni. Kita kamirkan dia. Tapi lepas kamir jangan lupa letakkan dia punya nilai had dia. Okay, nilai had dia daripada 2 sehingga 5. Kemudian kita gantikan 5 dengan 2 ni masukkan dalam X. Jangan lupa operasi tolak. Okay.
Kemudian kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 9. Kenapa negatif 9? Okey, negatif 9 dia maksud dia graf ni berada di bawah paksi X, tapi dalam calculation luas tiada negatif. So kamu tulis kat sini luas ialah 9 unit square. Jangan lupa ya tulis unit. Okey, baiklah, sekarang kita akan tengok luas rantau antara suatu lengkung. Okey, ni lengkung dengan garis lurus. Okey, kedua-dua fungsi Y ni kita nampak dia telah jatuh di X axis, nampak kan? Dia jatuh dekat X axis. Luas rantau berlorek ialah, dia punya formula dia ialah Gx dari A sehingga B tolak dengan Fx dari A sehingga B. Okey, Gx ni apa? Gx ni ialah dia punya lengkung tolak Fx. Fx ni apa? Fx ni dia punya garis lurus. Okey, kalau secara logiknya kan, kalau nak luas rantau, kita boleh nampak kan, dari atas ni tolak dengan bawah. Atas ni adalah berlengkung tolak dengan garis lurus. So, terhasillah dia punya luas rantau berlorek ini. Baiklah, untuk example 4, kita akan tengok. Tentukan luas kawasan yang berlorek. Sekarang ni kita ada dua fungsi Y. Fungsi pertama ialah untuk lengkung. Satu lagi fungsi ialah untuk garis lurus. Kedua-dua fungsi ni dia telah jatuh pada paksi X. So kat sini kita boleh simpulkan bahawa nilai had dia ialah daripada negatif 2 sehingga 3. Okey, macam teacher cakap tadi, atas tolak bawah. So atas dia tadi ialah lengkung. Lengkung tolak garis lurus. Okey, kat sini nampak ni, negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 ni ialah lengkung. Kita tolakkan dia dengan X tambah 2. Okey, kemudian kita buka kurungan, kita selesaikan dia. Kan, nampak tak? Bila 2X tolak X, kita akan dapat X. Kita selesaikan dia. Kemudian, kita kamirkan tadi. Okay, bila kita kamirkan, kita dapat negatif X kuasa 3 per 3 tambah dengan X kuasa 2 per 2 tambah 6X. Okey, jangan lupa kita letakkan dia punya nilai had dia. Okey, ni dia punya nilai had. Kemudian, kita gantikan nilai had dia. Kita masukkan dia ke dalam X. Kat sini ada 3, 3, 3 tolak dengan negatif 2, negatif 2, negatif 2. Okey, kemudian tekan kalkulator, kita dapat ni jawapan dia. Jangan lupa, ni ialah luas, mesti ada unit dia. Okey, sekarang kita akan tengok isi padu janaan suatu rantau. Okey, kat sini isi padu janaan bagi suatu rantau yang diputarkan pada paksi X. Diputarkan maksudnya kita pusingkan dia tapi dekat paksi X. Okey. Isi padu janaan bagi satu rantau di bawah suatu lengkung Y equal to Fx yang dibatasi oleh X equal to A dan X equal to B. Okey, kat sini dia punya nilai had dia kan, sebab fungsi ni jatuh dekat X axis. Apabila diputarkan 360, okey, kita putarkan dia sebanyak satu pusingan yang lengkap lah, iaitu 360 pada paksi X ialah, okey, ni formula dia. Actually formula dia sama saja dengan luas, tapi yang membezakan dia ialah dia ada nilai pi dia dan dia punya subjek tu kita kuasakan 2. Nampak ni, Y kuasa 2. Dia ada di X sebab apa? Jatuh pada paksi X dan dia punya nilai had dia adalah daripada A sehingga B. Okey, tadi teacher dah terangkan pasal isi padu janaan tapi daripada paksi X. Sekarang kita akan tengok isi padu janaan bagi suatu rantau yang diputarkan pada paksi Y. Actually benda ni sama saja. Tadi kan dia jatuh pada paksi X, sekarang dia jatuh pada paksi Y. So fungsi ni, lengkung fungsi ni dia pusing 360. Dia berbentuk satu putaran yang lengkap 360. So sekarang ni dia punya formula still sama, iaitu kita ada pi, subjek dia ialah X kuasa 2 kan. Ni dia punya X kuasa 2 ni kita cuma kuasakan 2 sahaja dy. Sebab apa dy? Sebab dia punya fungsi ni jatuh pada paksi Y. So dia punya nilai had dia ialah daripada A sehingga B. A dengan B ni kita ambil mana? Kita ambil kat sini lah. Sebab apa? Dia punya fungsi ni jatuh pada nilai jatuh pada paksi Y. Okey, sekarang kita akan tengok example yang kelima untuk isi padu janaan. Soalan minta cari isi padu yang dijanakan apabila rantau berlorek
diputarkan melalui 360 pada paksi Y. Jawapan dalam sebutan pi. Maksudnya pi ni kita tak perlu pemudahkan, kita just tinggalkan dia sahaja. Okey, pertama sekali kita nampak kat sini, bila dia kata paksi Y, so subjek dia mesti dalam bentuk X. Tapi kat sini subjek dia adalah Y. So macam mana kita nak jadikan dia dalam bentuk X? Kita tukar tempat sahaja. Kita tukar tempat. So kita akan dapat X equal to 6 per Y. Kat sini kita dapat tahu nilai had dia adalah daripada 1 sehingga 4. Okey, kat sini nampak kan kita tulis formula dia. Kemudian okey, X kuasa 2 ni ialah ni lah X kuasa 2 dia ni. Kita ambil, kita gantikan dia. So kat sini X kuasa 2 ialah 6 per Y. Kemudian kita kuasa 2. Pi letak kat luar. Sebab apa? Dia nak jawapan dia dalam bentuk pi. Kita tak perlu pemudahkan dia. Kemudian kita kembangkan dia. Okey, 6 kuasa 2 ialah 36. Y kuasa 2 ialah Y square. Okey, kita pemudahkan dia. Kita kamirkan dia. Bila kamirkan Y negatif 1 ni, bila negatif 1 kita bawa turun bawah. So negatif ni kita letak kat sini lah, jadi negatif jadi bentuk dia macam ni. Kemudian kita gantikan nilai dia tadi kan, kat sini patutnya Y, tapi kita telah gantikan dia dengan nilai had dia. Ni nilai had dia ni. Okey, kita memudahkan dia, kita dapat 27 pi unit padu. Baiklah, itu sahaja untuk subtopik kita, iaitu kamera tentu. Teacher harap kamu semua faham dan boleh jawab SPM nanti. Terima kasih. Bye-bye.